Assalamualaikum, saya G dan selamat datang ke channel Gigi G. So, untuk video kali ini saya akan membuat unboxing sebuah best set yang baru sahaja dilancarkan pada hari ini. Tidak lain tidak bukan dalam siri Dynamite Battle. Tapi sebelum kita mula, pastikan korang subscribe dahulu dan jangan lupa tekan lonceng untuk menjadi orang terawal menonton video-video terkini daripada channel Gigi G. Okay guys, so untuk video kali ini saya sangat-sangat berasah bertuah sebab saya dapat membuat review dan juga unboxing untuk best set yang dilancarkan pada hari ini dekat Jepun. Okay, so best set kali ini saya sangat-sangat berterima kasih kepada J&J Store sebab dia sudi untuk memberi pinjam best set dia untuk saya membuat unboxing dan juga review. So kalau korang nak beli Beyblade baru ini iaitu Dynamite Battle, korang boleh PM dekat J&J Store. Alright. So untuk kali ini saya akan membuat unboxing tidak lain tidak bukan iaitu B182 Beyblade Dynamite Battle Entry Set. So guys, ini merupakan battle set yang patut korang miliki sebab untuk best set kali ini korang akan dapat semuanya baharu kecuali grip lah. Okay, so untuk best set kali ini saya tak nak ulas lebih panjang dia punya kotak. Kita akan sepintas sekilas je. So dekat bahagian belakang tak ada apa sangat. Dekat sini dia hanya bagi tahu setiap komponen untuk Dynamite Belial ni. Lepas tu dekat sini dia ada satu perbandingan di antara stadium lama dengan stadium baru. So dekat sini pun dia ada buat satu perbandingan untuk launcher. So nama bagi pemilik bagi Dynamite Belial ni ialah Bell. Bell ni kira macam antara otak utama lah untuk siri Dynamite Battle ni. Right. So tanpa memuas lagi, kita akan terus buka dan terus akan review setiap komponen yang ada pada B182 Beyblade Dynamite Battle Entry Set ini. Alright, let's go. Untuk komponen yang pertama, kita akan cuba review untuk layer jenis Dynamite Belial ini, dan ini merupakan layer yang terbaru menggunakan sistem Dynamite Battle. Okay, so untuk layer DB ini, dia mempunyai 3 komponen utama. Okay, so kita akan pecahkan satu persatu. So ini merupakan komponen pertama dikenali sebagai Dynamite Core, yang di sini dikenali sebagai Belial. Okay, dia mempunyai avatar Belial pada bahagian tengah dan dekat sini mempunyai color berwarna pink. So untuk pengetahuan korang, yang berwarna pink ini bukanlah besi, ini hanyalah plastik semata dan tidak ada satu komponen besi pun kecuali ada terdapat 4 skru pada bahagian bawah ni lah. Okay, dia punya locking system dia sama macam SK juga dekat sini. Right. Komponen yang kedua dikenali sebagai blade. Okay, blade ni untuk siri Super King dikenali sebagai ring, tapi untuk DB Dynamite Battle ni dikenali sebagai blade. So blade ini dia mempunyai 3 blade utama pada bahagian sini dan ini hanyalah plastik semata, mempunyai 2 corak warna. Untuk set B182 ni mempunyai color smoke dan juga berwarna putih lah. Dari segi hollow memang terdapat banyak hollow dekat sini lah. So dia taklah padat sangat. Dia punya blade pun tak adalah panjang sangat macam Valkyrie dengan Longinus. Okay, so komponen yang ketiga dikenali sebagai armor. Setakat ni saya masih belum tahu lagi function sebenar untuk ni, tapi apa yang pasti ia menjadikan layer ini menjadi berat lah. Okay, yang ini ialah armor jenis nombor 2. Alright, so untuk ketiga-tiga komponen ini korang boleh set kepada 2 mode macam saya kata tadi, high mode ataupun low mode. Ini ialah high mode. Kalau kita nak tukar kepada low mode, kita buka balik, agak keras dekat sini. So yang ni korang masuk dekat bahagian bawah dan ini korang kena install pada bahagian atas lah. So yang ni dia punya color agak menyerlah. Yang ini ialah low mode. Alright, so ini dia layer untuk Dynamite Belial yang juga dilancarkan untuk B180. Okay, so tapi untuk set B182 ni ia mempunyai warna pink pada bahagian tengah ni lah dia punya chip. So ini komponen pertama, dan komponen yang kedua ialah disc. Agak baru juga disc ini dikenali sebagai Nexus. Dia punya bentuk sangat kecil, dia punya design agak agresif, dan disc ini juga menyokong penggunaan blade yang lain untuk dia evolve. Okey, apa yang saya dipahamkan, siri Dynamite Battle ni memang boleh evolve lah. Jadi kita terpaksa tunggu untuk Fafnir baru kita boleh evolve lah untuk set Belial ni. Okey, di sini boleh pakai dekat mana-mana Beyblade lah, tak kisah. Dan komponen yang terakhir ialah Venture. Ini ialah driver yang terbaru
dan ini merupakan jenis balance. Okey, dia mempunyai attack dan speed yang sama. Kalau sekilas pandang korang tengok dia punya design lebih kurang macam driver merge. So dekat sini dia mempunyai satu tip pada bahagian tengah, dan bahagian bulat berwarna hitam ni, ini ialah getah lah. Tapi dia bukan getah melekat sangat. Jadi kebarangkalian bila dia jatuh tu dia akan lagi cepat lah. So tak ada apa-apa komponen yang boleh laraskan ke sini. Tapi dia punya spring memang sangat ketat. Sangat ketat. Seolah-olah driver ni ialah jenis dash. Sangat ketat. Bila korang locking dekat Belial ni memang dia sangat ketat. Even though kalau korang apply dekat layer yang macam Super King pun memang ketat. Okay, so kita akan cantum untuk low mode Belial ni. Sangat ketat. Ini dia Dynamite Belial menggunakan disk jenis Nexus dan menggunakan driver baru yang dikenali sebagai Venture lah. Right, so dia punya diameter agak kecil. Dia tak adalah besar sangat macam Super King, tapi saya boleh katakan dia punya performance ni agak merangsangkan lah. Okay, dari segi ketebalan dia punya layer ni macam agak kurang sikit lah. Cuma bahagian tengah ni agak menonjol. Yang ini ialah low mode. Bila korang pakai low mode, korang tak boleh evolve lah dia punya ni. Okay, so kalau kita nak tukar kepada high mode, macam biasa, tekan macam ni. So yang ni pasang daripada bawah. Here we go. Nampak dia punya core chip ni macam tenggelam lah. Dynamic chip ni. Tada! Nampak dia macam ada satu gap yang sangat besar. So dekat sini, nanti korang boleh tambah blade daripada, kalau tersilap, daripada Hidari Kaiten lah. Okay, here we go. Ini dia komponen yang pertama yang korang akan dapat untuk B182 Dynamite Belial. Alright. Okay, so komponen yang kedua saya nak review ialah dia punya launcher. Ini dia launcher yang sangat-sangat baru. Dia punya bentuk lebih kurang macam launcher untuk siri Super King. Tetapi dekat sini ianya menyokong LR lah. Dekat sini mempunyai dua corak warna, smoke dan juga color merah lah. Dan untuk launcher kali ini dia terdiri kepada 3 komponen. Okay, yang ini korang boleh buka kalau korang nak tukar. Ini komponen ni yang akan grip korang punya bay. Kemudian yang ini yang akan menentukan korang punya left and right. Okay, dekat sini dia ada gigi. Dia akan pusing sekali dengan yang ni lah. So dekat sini dia macam ada satu locking. Dia akan lock dekat sini. Dia akan menentukan left ataupun right. Okay, so kalau kita nak right, just tekan ni, pasang ni dulu kan. Lepas tu pasang yang kedua ni. Pastikan yang bahagian muncul ni pada bahagian bawah. Okay, kemudian korang lock macam tu saja. Okay. Okay, dari segi kepanjangan tali dia memang agak panjang. Lebih kurang macam dengan Super King punya tali launcher. Tapi apa yang pasti, tali dia memang sangat-sangat smooth. Memang sangat-sangat, bagi saya, sangat kuat dan utuh. Korang boleh rasa lah, tali dia ni macam ada satu lapisan lilin. Jadi yang dekat sini bila korang tarik launch kuat-kuat, dia macam smooth. Memang sangat-sangat smooth. Okay, korang lenjan lah sebab sekuat macam mana pun. Rasanya launcher ni agak long lasting lah. Okay, so thumbs up kepada Takara Tomy untuk menghasilkan satu launcher yang bagi saya agak stunning lah. Tapi satu kelemahan untuk launcher ni, saya tak berapa suka dari segi dia punya lebar. Sebab bila korang pegang, tak rasa grip tu tak berapa sedap untuk saya. Sebab kalau compare dengan yang launcher yang lama, dia punya grip tu agak besar. Jadi korang kena pegang macam ni lah. Tapi dari segi ketebalan dia ni memang just nice. Memang sangat-sangat sedap. Okay, bila korang attach je bay korang, nampak macam kelakar sikit lah. So kalau korang nak menyorok L ataupun R ni memang sangat bagus lah. Sebab korang takkan tahu dia sedang set left ataupun right. Okay, sebab kalau korang nak tahu left atau right, korang kena tengok dekat sini. So yang ini korang dah tutup macam ni lah. So tak nampak. Melainkan kalau korang kenal bay tu jenis apa, right. Bagi saya overall, masa saya buat test spin memang sangat-sangat bagus lah. Ok guys, komponen yang ketiga untuk B182 iaitu grip, launcher grip. Yang ini mempunyai color smoke dan dia punya grip ni plastik berwarna kelabu. Jadi padanan di antara kedua-dua komponen ni, di antara grip ni dengan launcher DB ni sangat-sangat sesuai lah, sangat-sangat cantik. Ok, kita akan cuba pasang. Ok, here we go. Ini dia bila korang dah attach grip dengan launcher ni sekali lah. Jadi bagi saya, padanan untuk kedua-dua ni memang sangat cantik. Cuma pada bahagian ni korang perlu tukar yang getah lah. Ok, sebab yang ni dia punya grip ni agak licin lah. Ok, so ini dia komponen yang bagi saya memang satu komponen yang sangat-sangat berbahaya untuk korang miliki. Ok guys, so untuk yang komponen yang terakhir iaitu stadium, kita memerlukan ruang yang agak besar. Jadi yang ini kita ketepikan dahulu. Ok, komponen yang terakhir iaitu Dynamite
Battle Stadium. Here we go. So dia punya stadium ni memang agak besar, sangat-sangat besar sebenarnya. Dikatakan sizing untuk stadium kali ini 25% lebih besar berbanding dengan stadium yang lama lah. So dari segi sizing tu memang seakan-akan sama size untuk Dash Stadium. Dari segi ketinggian pun memang agak tinggi berbanding dengan yang lama. Cuma untuk B182 stadium ini didatangkan untuk lantai dia ni berwarna lucina. Untuk set B183 lantai ni berwarna putih lah. Dia macam stadium lama punya ni. Dari segi reka bentuk dia memang sangat-sangat cantik. Dia mempunyai dua lubang yang utama di sini dan sini lah. Okay, so dari segi clip hanya ada dua sahaja, satu dan dua. Dan make sure korang pegang macam ni lah. Korang jangan pegang pada bahagian ni, okay? Sebab yang ni dia tak tahan beban. Basically untuk stadium ni dia terbahagi kepada 3 zon. Okay, yang saya namakan ialah zon tengah ni, dia punya bulatan ni agak curam. Dia punya lengkung tu, kalau korang tengok dekat bahagian kotak tu, dia ada satu lengkungan tu memang agak dalam lah. Jadi possibility berlakunya kontak di antara dua bay tu memang sangat tinggi lah dekat sini. Cumanya kebanyakan driver yang saya dah try semuanya bermain pada dead zone ini. Ni dead zone. Dead zone ni ialah zon yang kedua di atas. Okey, ini saya panggil sebagai dead zone sebab kebanyakan bay akan habis stamina pada bahagian sini lah. Bila dia jatuh dekat bawah, dia berlanggar dengan bay pihak lawan, dia punya stamina tu dah berkurangan lah. Jadi possibility nak menang tu, chances lebih-lebih lagi kalau macam menggunakan driver jenis attack tu memang sangat-sangat rendah lah. Okey, so zon yang ketiga yang dikenali sebagai agak susah sikit lah zon yang ni. Lepas tu dia ada satu slope dekat atas ni. Slope dia ni agak tinggi. Jadi possibility nak terkeluar tu KO memang sangat-sangat rendah lah. Okay, kalau korang menggunakan combo jenis macam Rage Longinus tu memang tidak digalakkan lah. Sebab possibility winning percentage korang tu sangat rendah lah. Okay, jadi sebab tu saya sarankan korang patut cuba driver jenis ataupun combo jenis stamina, defense ataupun balance. Alright, so lagi satu tadi saya dah cuba juga untuk driver jenis Universe. Inilah tempatnya. Okay, Universe ni dia agak liar. Kalau Universe yang belum awaken, dia akan meliar. Tapi jangan risau, dia tak akan terkeluar. Keberangkalian Universe untuk self knock out tu sangat-sangat rendah. Saya berani cakap 10 hingga 15% sahaja. Sebab kedudukan lubang di antara dua lubang ni dia memang agak besar, lubang dia agak besar, tapi percentage korang nak terkeluar memang sangat rendah. Peratusan lubang ni untuk diameter stadium ni hanyalah dalam 15 hingga 20% sahaja. Untuk penggunaan driver jenis hyper attack yang tip bergetar, contohnya macam Extreme Dash, sangat-sangat tidak digalakkan. Sebab dekat sini ini bukan stadium dia. Yang ini lebih kepada stamina, balance ataupun defense. Alright, so tanpa membuang masa lagi, kita akan cuba test spin dahulu untuk Dynamite Belial ini bersama dengan launcher dengan stadium yang baru ini. Okay, so kita test spin dulu. Alright, okay, kita akan timbang dulu komponen yang pertama, iaitu one set layer. Dynamite Belial ini mempunyai berat sebanyak 26.19 gram, agak berat. Dan komponen yang kedua iaitu Disc Nexus, mempunyai berat sebanyak 30.56 gram. Dan driver yang baru iaitu jenis Venture Balance, mempunyai berat sebanyak 7.81 gram. Jadi kita akan pasang ketiga-tiga komponen ini dan kita akan cuba timbang keseluruhannya. Okay, here we go. Dia punya berat keseluruhannya adalah 64.40. Jadi ini adalah satu berat yang sangat ideal untuk sebuah bear jenis serangan ataupun juga balance lah. Alright, sebab dekat sini korang boleh nampak dia punya layer ni memang dia design untuk jenis attack lah. Alright, okay, satu lagi saya nak bagi tahu, berat yang tadi ni hanyalah berat tanpa stiker. Jadi bila korang dah tanpa stiker, mungkin beza sikit lah dia punya berat. Okay, so itu saja untuk kita timbang dan kita akan cuba untuk test spin dahulu Belial ini. Alright, let's go. Okay guys, kita akan test spin dahulu untuk Belial ini. Ready, 3, 2, 1, go shoot. Okay, ini saya katakan dia agak laju. Yang ni dead zone. Nampak dead zone. Bila dia turun je, pak, dia masuk. Okay, here we go. Boleh nampak.
Okey, nampaknya semakin lemah. Kita akan stop sekejap, kita akan cuba test battle dahulu, alright? 3, 2, 1, go, shoot! Okey, korang nampak Belial banyak bermain pada bahagian dead zone. Nampak gayanya Longinus macam boleh menang. Agak seri dekat situ. So, itu saja untuk perlawanan kali ini di antara Dynamite Belial menentang dengan Rage Longinus. Right. Okay guys, itu dia untuk B182 Dynamite Battle Set yang bagi saya patut korang miliki, sebab ini merupakan best set yang sangat-sangat berbalik untuk dimiliki, sebab korang akan dapat satu stadium yang sangat-sangat baru, dan bagi saya stadium itu sangat-sangat mencabar. Lepas tu korang akan dapat satu best set yang sangat baru, yang best set ni dia akan evolve lah, dia akan evolve. Lepas tu korang akan dapat satu lagi launcher yang sangat-sangat baru, yang bagi saya satu improvement yang sangat lebih baik lah berbanding dengan series Super King, sebab Super King punya launcher tu memang sangat-sangat mengecewakan lah bagi saya lah. Untuk Dynamite Belial ni, dia punya diameter walaupun kecil, tapi rasanya macam banyak benda kita boleh buat. Tapi satu sahajalah yang saya agak kecewa lah, saya ingatkan yang bahagian color pink ni ialah besi, rupanya plastik semata. Tapi tak apa, sebab untuk base set kali ni dia mempunyai dua komponen besi, satu ialah disc, satu lagi ialah armor. Okay, so armor ni pun sesuatu yang sangat-sangat barulah. So ini dia komponen-komponen yang korang akan dapat untuk B182 Beyblade Dynamite Battle Entry Set. Yes, so memang sangat-sangat berbalik lah. Jadi pastikan korang cepat-cepat PM, cepat-cepat hubungi J&J Store, sebab stok untuk kali ini sangat-sangat terhad lah. Kalau korang terlepas untuk stok kali ini, kemungkinan korang terpaksa menunggu masa yang agak lama lah. So itu saja untuk review saya kali ini. InsyaAllah saya akan cuba review pula random booster untuk siri Dynamite Battle ini. So itu saja untuk video kali ini. Saya akan berjumpa lagi dengan korang untuk video yang akan datang. Jadi pastikan korang subscribe channel ini, dan jangan lupa tekan lonceng untuk menjadi orang terawal menonton video-video terkini daripada channel Gigi. Apa pun, enjoy!